بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى أرواح مشايخنا ووالدينا ولأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها شيء لله ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا
أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأولين والآخرين. أما بعد، فقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Berkata ulama setelah radhiyallahu anhum rahimahumullah, ahammul matalibi lil insan thalatha: an ya'rifa khaliqahu wa ya'rifa ma yanfa'uhu wa ma yadurruhu wa ya'rifa ahwalahu ba'dal mauti. Artinya, bermula yang paling penting segala perkara yang dituntut bagi seorang itu ialah tiga perkara: bahawa mengenal ia akan penciptanya, dan mengenal ia akan barang yang memberi manfaat ia akannya, dan barang yang memberi mudarat ia akannya, dan mengenal ia akan keadaannya selepas matinya. Baik tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, para pencinta ilmu sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dan juga curah rahmatnya, dapat lagi kita hadir di dalam majlis bulanan, yakni giliran kita lah. Ada buat majlis-majlis yang lain setiap malam tu ada, yakni giliran kita. Semuanya adalah dengan pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala pilih, mana yang Allah taala tidak pilih, maka dia tidak beri taufik dan juga tidak beri hidayah. Walaupun kita duduk dekat dengan masjid tak jauh, kerana tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana Allah Subhanahu wa taala itu ada hadrahnya. Hadrah Tuhan disebut sebagai al-hadrah ilahiyah atau al-hadrah qudsiyah, atau juga disebut sebagai al-hadrah rabbaniyah. Maksudnya ialah hadrat ketuhanan, hadrat kesucian, kan? Baik hadrat yang tertinggi, maka nak masuk berada dalam hadrat Allah Subhanahu wa taala itu bukan boleh masuk sembarangan, kerana dia diibaratkan seperti tempat VIP. Maka tempat VIP ini bukan sembarangan orang boleh masuk ke dalamnya, kecuali orang-orang yang tertentu, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kalangan hamba-hambanya yang suci, yang bersih,
hatinya dan juga jiwanya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang dipilih oleh Allah, orang itu akan diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berada di dalam hadrat ketuhanan itu. Demikianlah juga tuan-tuan, hadrat dia ada dua. Ada hadrat al-hissiyah dan juga ada al-hadrat al-ma'nawiyah. Maka hadrat ma'nawiyah yang kita sebut tadi, iaitu hadrat ketuhanan. Adapun hadrat hissiyah, maksudnya ialah hadrat yang boleh didapat dengan panca indera mata, iaitu hadrat hissiyah. Iaitu apa? Iaitu di masjid yang kita berada sekarang. Maka masjid, semua masjid lah, bukan masjid malau saja, bahkan masjid-masjid yang lain pun dikatakan sebagai hadrat hissiyah, iaitu hadrat yang boleh didapat, yang boleh dicapai dengan panca indera. Dipanggil ma yudraku bi ihda al-hawasil khamsi al-zahirah, iaitu tiap-tiap perkara yang boleh didapat dengan salah satu daripada panca indera yang 5 yang zahir. Ini bagi hissiyah. Masjid itu adalah hadrat hissiyah. Maka masjid itu ibarat hadrat ilahiyah. Maka orang yang datang ke masjid pun dipilih oleh Allah. Bukan ke semua orang boleh datang ke masjid, tetapi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Ta'ala bagi hidayah dan juga Tuhan bagi taufik, kekuatan untuk kita datang ke masjid, sembahyang berjamaah dan beriktikaf di dalamnya, dan kita duduk di dalam majlis zikir, majlis ilmu. Itu semuanya adalah pilihan Allah. Syukurlah tuan-tuan puan-puan, hadirin-hadirat sekalian, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berada di dalam rumahnya. InsyaAllah nanti kita juga akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dapat masuk di dalam hadratnya, InsyaAllah. Itu sedikit muqaddimah. Baik. Maka tuan-tuan puan-puan, hadirin-hadirat sekalian, pada malam ini kita sudah pun berada di bulan Sya'ban. Kita baru saja beberapa hari lepas bulan Rajab kan. Maka dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didatangkan oleh Syekh Al-Khawbari dalam kitabnya Durratun Nasihin fil Wa'dhi wal Irsyad, meriwayatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, Rajabun syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud Rajab itu adalah merupakan bulan Allah, manakala Sya'ban sekarang adalah bulan aku, yakni bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ramadan itu ialah bulan umatku. Baik, Rajab telah berlalu meninggalkan kita. InsyaAllah kalau ada umur panjang, tahun depan kita berjumpa pula dengan Rajab pada tahun depan. Sekarang kita berada di bulan Ramadan. Sebagaimana di dalam bulan Rajab itu ada banyak fadailnya,
ada banyak khasaisnya, yakni ada banyak kelebihan-kelebihannya, keutamaan-keutamaannya, dan juga ada banyak keistimewaan-keistimewaannya. Maka seperti itulah juga tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, di dalam bulan Sya'ban pun ada kelebihan-kelebihan, keutamaannya, dan juga ada keistimewaan-keistimewaannya. Kerana apa tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat sekalian? Dikatakan bulan Sya'ban itu Sya'ban kerana perkataan Sya'ban itu daripada perkataan Sya'bun, tercabang, tersebar, kan? Maka tercabang dan tersebar luas, bercabang-cabang, pelbagai kebajikan-kebajikan yang banyak di dalam bulan Sya'ban ini. Sebab itu dinamakan dia Sya'ban, li'annahu yatasha'abu fihi khairun kathir, kerana tercabang di dalam bulan Sya'ban ini kebajikan yang amat banyak dan amat banyak. Baik, oleh itu rebutlah tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, segala kebaikan, kelebihan, keutamaan, keistimewaan yang terdapat di dalam bulan Sya'ban. Kita banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, banyak bersalawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak berbuat bakti kepada ibu bapa, banyak juga kita berbakti kepada masyarakat, banyak juga kita buat taat, bangun malam untuk berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dalam bulan Sya'ban ini bulan yang banyak kelebihan, banyak kebaikan dia. Jadi kalau orang tanya kita, kami nak buat apa dalam bulan Sya'ban ni? Banyak buatlah macam-macam, asalkan benda tu baik, asalkan benda tu taat, khidmat di jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, buatlah. Tetapi tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, kerana apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa bulan Sya'ban ini adalah bulan aku. Kerana hadis disebutkan Rajabun syahrullah, Rajab itu bulan Allah, wa Sya'banu syahri, sedangkan Sya'ban itu bulan aku. Sebab apa Nabi kata Sya'ban itu bulan aku? Kerana pada bulan Sya'ban ni lah turunnya ayat Al-Quran, firman Tuhan. Hak tuan-tuan duk dengar, duk bilai, atau duk bilai ke muazzin duk pegang tungkat hari Jumaat. Maka bila dia pegang tungkat hari Jumaat, dia baca apa? Dia baca apa? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Diulang kan? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi ayat itu turun di bulan ni, yakni bulan Sya'ban. Ayat itu turun di bulan Sya'ban pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat itu kerana apa? Nak menceritakan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya, mereka senantiasa mengucap salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, cuba kita fikir, apa sir, yakni hikmah, apakah rahsia Allah Ta'ala menurunkan ayat ini di bulan Sya'ban? Padahal boleh saja Tuhan nak turunkan ayat itu di bulan kelahiran Nabi SAW. Contohnya seperti bulan Rabi'ul Awal, bulan lahirnya Nabi kita Muhammad SAW, kan? Tapi tidak dipilih bulan Rabi'ul Awal untuk diturunkan ayat ni. Sebaliknya dipilih turunnya ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, dipilih turun pada bulan Sya'ban. Coba kita fikir, tentunya bulan ini ada keistimewaannya. Tentu bulan ini ada keutamaan dan ada kelebihan dia. Sebab itu Allah Ta'ala pilih untuk diturunkan ayat itu pada bulan Sya'ban. Sebagaimana Allah Ta'ala memilih berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj pada 27 Rajab. Awak tak bolehkah berlaku peristiwa Isra Mi'raj itu di bulan Rabi'ul Awal, bulan kelahiran Nabi SAW, ataupun di bulan-bulan yang lain daripada 12 bulan dalam setahun, kan? Muharram, Safar, kan? Rabi'ul Awal panggil Muharram, Safar, bulan yang lain lagi Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, kan, Zulqa'dah, Zulhijjah. Boleh pilih, tapi dipilih berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj di bulan Rajab pada 27, malam 27, kan? Lepas tu kita kata, oh kalau bulan Rajab 1 Rajab tak boleh kan? 7 Rajab tak boleh kan? Ataupun 17 Rajab kan? Tak boleh. Tapi dipilih malam 27. Maka kita ingat bahawa segala perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sia-sia. Kerana sia-sia itu ialah kekurangan, maka setiap kekurangan mustahil atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaedah kita ahli sunnah wal jamaah, kan? Al-abath muhal wa kullu muhal, kan? Wa al-muhaz naqsun, al-abathu naqsun wa kullu naqsin muhalun alaih. Artinya sia-sia itu adalah satu kekurangan, maka setiap kekurangan mustahil atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu tengok? Jadi kita kena tahu sedikit sebanyak. Sebab tu saya mula dulu perkara ini sebelum kita baca kitab, untuk nasihat, untuk kita berpesan, saling pesan memesan, saling memperingatkan antara satu sama lain supaya kita tak lalai, tak leka dengan dunia kita, tak lalai, tak leka dengan kehidupan. Di situ. Jadi tuan-tuan, saya tak nak panjangkan, cuma ringkaskan saja, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala nak pelbagai macamkan bentuk kelebihan, keutamaan, keistimewaan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ada keutamaannya di bulan Rabiul Awal. Nabi kita juga ada keutamaannya, keistimewaannya di bulan-bulan yang lain. Ini termasuk juga bulan Sya'ban. Maka keistimewaan Nabi SAW di sini ialah Allah dan para malaikatnya senantiasa bersolawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tak putus-putus sampai hari kiamat.
Maka keutamaan ini atau keistimewaan ini tidak terdapat pada nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Tak ada. Hatta sehingga Nabi Adam alaihissalam pun tak dapat. Kan? Nabi Adam dapat juga, tapi dapatnya hanya sekali saja. Lepas itu tak berlaku dah selama-lamanya. Adapun Nabi kita dapat ni setiap waktu, kulla hin, kulla waqtin min al-awqat wa kulla hin min al-ahyan. Kan? Setiap waktu, setiap masa, setiap ketika Allah dan para malaikatnya bersalawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Ini dinamakan dia tashrif Muhammadi. Tashrifun Muhammadiyun. Ini satu kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti Nabi Adam. Nabi Adam hanya Allah Ta'ala menyuruh para malaikatnya sujud sekali sahaja. Lepas tu tak berlaku dah sujud kali yang kedua, ketiga dan berikutnya. Itu juga dinamakan tashrif, tapi namanya tashrif Adami. Tashrif kemuliaan Nabi Adam alaihissalam. Maka kemuliaan Nabi Adam tidak seperti kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu maksud saya menyampaikan benda ni ialah apa? Tujuan saya ialah saya nak memperingatkan pada diri saya sendiri dan juga kepada tuan-tuan puan-puan agar kita sama-sama perbanyakkan salawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada salawat di bulan-bulan yang lain. Maka saya tak nafikan kata, oh kami salawat dah bulan Rejab itu banyak dah. Sebelum Rejab ni kami dah salawat dah. Boleh kata tiap-tiap bulan, tiap-tiap hari kami salawat. Betul, saya tak kata tuan-tuan tak salawat. Tapi saya mengajak diri saya dan tuan-tuan untuk memperbanyak, menambahkan lagi, meningkatkan lagi bilangan salawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Jadi lepas Syaban, tak lama kita akan menyambut Ramadan. Maka Ramadan itu ialah bulan umat. Dan bulan umat di Ramadan pun ada banyak juga keistimewaan dia. Nah, sehingga Nabi sebut, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamanna an takuna sanatu kulluha Ramadan." Kalaulah seandainya umatku tahu kelebihan, keistimewaan yang ada dalam bulan Ramadan, pasti mereka bercita-cita agar satu tahun itu semuanya Ramadan. Kelebihan yang amat banyak. Baik, itu sikit muqaddimah yang insyaAllah tuan-tuan boleh ambil balik. Dan bukan balik ambil terusanku tepi bakat, simpan lemari, ambil, pakai dan amalkan insyaAllah. Baik, maka kita sambung kitab kita pada muka surat 3, permukaan yang kedua, artinya 4 baris daripada atas. Tengok apa yang kita nak pelajari malam ini, yang di mana tema kita, tajuk kitab kita ialah Al-Aham, perkara yang paling penting daripada segala yang penting. Apakah yang paling penting untuk kita, yang perlu kita buat, yang perlu kita siap, yang perlu kita sediakan sebelum kita menghadap Tuhan. Nah, tengok dia kata, berkata ulama rahimahumullah, ahammul matalibi lil insan thalathatun: an ya'rifa khaliqahu
ويعرف ما ينفعه وما يضره ويعرف أحواله بعد الموت. Apa maksud? Artinya bermula yang paling penting segala perkara yang dituntut bagi seorang itu. Perkara yang penting ni banyak, kita tak nafikan. Tapi dalam banyak-banyak yang penting, apakah yang paling penting yang dituntut bagi setiap seorang insan? Setiap seorang kita ni, tak kira lah sama ada laki-laki maupun perempuan. Tak kira lah sama ada dia tu orang kaya atau miskin. Tak ada beza sama ada dia orang mulia atau orang hina. Tak ada beza orang atas atau orang bawah. Yang ni orang yang berpangkat tinggi atau berpangkat bawahan. Tak ada beza. Bila disebut lil insan, itu mencakupi semua peringkat. Tua, muda, kaya, miskin, mulia, hina, semua peringkat. Dia panggil setiap insan. Apakah perkara yang paling penting? Iaitu tuan-tuan, ialah 3 perkara. Ini tema kita ni, tak lari daripada tajuk asal. Iaitu membincangkan al-ahammu, yang paling penting daripada segala yang penting. Ini peringatan kepada kita semua, termasuk saya. Baik. Yang pertama daripada 3 perkara yang penting tuan-tuan bagi setiap seorang itu mana? Bahawa mengenal ia akan penciptanya. Itu yang pertama. Setiap seorang, setiap insan, kita mesti dan pasti kena mengenal siapakah pencipta kita. Itu situ kan. Pasal apa yang kata balik kita mengenal pencipta kita? Kita baca dulu. Itu yang pertama sekali kita syarahkan, terangkan. Dan yang kedua, yang paling penting bagi setiap insan itu, dan mengenal ia akan barang, yakni akan perkara yang memberi manfaat akannya dan perkara yang memberi mudarat akan dia. Dia juga kena tahu apa benda yang boleh memberi manfaat kepadanya di dunia dan juga di akhirat. Dan juga dia kena tahu, ambil tahu, mengenal pasti apakah benda yang memberi mudarat ke atas dirinya di dunia dan juga di akhirat. 2 benda. Lepas tu yang ketiga apa? Dan mengenal ia akan keadaannya, yakni akan kondisi dia, kelakuan dia selepas matinya. Maknanya seorang tu juga kena tahu macam mana keadaan aku di akhirat nanti. Selepas aku mati itu, keadaan aku dalam kubur. Lepas tu keadaan aku dibangkitkan daripada kubur. Lepas tu keadaan aku ketika aku dihimpunkan di padang mahsyar. Semua itu ba'dal maut. Semua itu ialah keadaan selepas daripada mati. Kerana kita ni mati bukan setakat tu saja. Lepas pada tu ada lagi yang menanti, menunggu kita. Lepas tu macam mana pula keadaan dan kondisi kita ketika kita di padang mahsyar. Lepas tu pula ketika kita di hisab, akan dihitung akan amalan-amalan kita. Lepas tu keadaan kita ketika menerima keputusan. Adakah kita ini daripada buah atau kumpulan sa'adah, yakni orang-orang yang bertuah, atau syaqawah, atau orang-orang yang sebaliknya, yakni orang yang celaka.
Dan juga kita kena tahu juga keadaan kita di sana nanti ketika mana. Ketika kita ini di mizan, yakni berada di timbangan amal kita. Begitu juga keadaan kita ketika kita nak melalui di atas titian sirat. Adakah kita lepas atau tidak? Adakah kita jatuh di bawahnya, tergelincir atau tidak? Begitu juga keadaan kita selepas pada itu. Ini kesemuanya penting. Maka tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat sekalian, untuk kita nak mengetahui tiga perkara ni, kita perlu kepada apa? Perlu kepada apa? Duit kan? Duit juga wasilah. Dan kita perlu kepada ilmu. Perlu kepada ilmu, yakni pengetahuan. Maka ilmu apakah yang kita perlu pelajari untuk kita nak mengenali siapa pencipta kita? Ilmu apa? Maklum, ilmu yang membicarakan tentang pencipta, sifat-sifat pencipta alam ini ialah tak lain tak bukan, iaitu ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu aqaid, ilmu aqidah. Jadi tuan-tuan kena pelajarilah ilmu tauhid kita, supaya dengan ilmu tauhid itu kita dapat mengenal siapa khaliq kita, siapakah sang pencipta yang menciptakan kita dan semua perkara. Pelajari. Kerana ilmu tauhid dia membincangkan mengenai tiga perkara. Membincang mengenai ketuhanan, mengenai kenabian atau kerasulan, dan membincangkan mengenai perkara-perkara selepas daripada kematian. Kita sebut tadi kan. Itu. Jadi alhamdulillah di masjid ini kan kita tengok AJK masjid ataupun pengurusi Tuan Imam dan bersama dengan AJK masjid menjemput ustaz-ustaz membaca kitab-kitab tauhid. Kan tengok kitab-kitab tauhid ada, kitab Misbahul Munir ada dibaca, kitab Tangkai Badi pun ada juga dibaca, dan kitab-kitab yang lain lagi mengenai ilmu akidah. Maka pelajari. Satu. Kemudian yang kedua tuan-tuan, yang penting bagi kita juga, kita kena mengenal apa benda atau apa perkara yang memberi manfaat kepada diri kita dan kepada orang lain di dunia dan juga di akhirat. Begitu juga kita kena mengenal pasti apakah benda yang memberi mudarat ke atas kita dan pada orang lain di dunia dan juga di akhirat. Baik. Maka soalannya, ilmu apakah yang perlu kita pelajari untuk nak tahu ma yanfa'uhu wa ma yadurruhu, benda-benda yang memberi manfaat dan benda-benda yang memberi mudarat? Ilmu apa? Jawabnya ialah ilmu fiqh. Ilmu fiqh. Kita kena pelajari ilmu fiqh. Dengan pelajari ilmu fiqh, kita tahu benda ni halal, kita tahu benda ni haram. Hak halal itu memberi manfaat, manakala yang haram itu memberi mudarat. Kan? Maka dengan ilmu fiqh juga kita dapat mengetahui awamir wa nawahihi. Yakni kita dapat mengetahui segala perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mengerjakan. Dan dengan ilmu fiqh juga kita dapat tahu nawahi,
yakni segala perkara yang ditegah, yang dicegah, yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasulnya, supaya kita menjauhkan dan meninggalkan. Jadi bila kita tahu hukum halal haram, sah batal, mana boleh, mana tak boleh, selamat tak kita di dunia dan di akhirat? Selamat. Itu penting kita kena tahu apa yang memberi manfaat dan apa pula yang memberi mudarat. Dia kena pelajari tuan-tuan kitab-kitab fiqh kan. Belajar fiqh, jangan belajar bab ibadat saja. Belajar semua. Bab ibadat kita pelajari. Bab muamalah juga kita kena pelajari. Bab munakahat, nikah kahwin pun kena pelajari. Bab hudud, bab hukum hudud, yakni bab jenayah pun kita kena pelajari supaya kita tahu mana yang manfaat, mana yang mudarat. Yang manfaat kita kerjakan dan yang mudarat kita jauh dan tinggalkan. Ini penting. Pasal apa kata penting? Sebab dua-dua perkara tadi ni, ilmu usuluddin, ilmu kita kenal Tuhan, ilmu muamalah, kita nak muamalah seharian, semua ini akan dipertanggungjawabkan, yakni akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala ke atas kita di hari kiamat nanti. Tuhan tanya, hang dulu kenal dah aku, hang dulu buat dah apa yang aku suruh, hang tinggal dah apa yang aku tegak. Kita nak jawab ni ke mana kalau kita tak buat? Boleh lepas tak? Tak boleh lepas. Bila tak boleh lepas, jawabnya apa tuan-tuan? Bahayalah kita. Kalau kita boleh lepas semua tu, selamat dah. Keselamatan tu al-aham, itu yang penting. Selamat kita di dalam kubur, selamat kita di akhirat nanti, selepas kita daripada api neraka. Inilah al-ahammu, yang paling penting sekali ya. Jadi kita bincang tema kita yang tu, al-aham, itu paling penting. Baik. Jadi satu lagi kita kena juga ambil tahu mengenai selepas daripada kematian kita. Kena tahu. Sebab apa? Bila kita menghembuskan nafas terakhir, maka di situlah mulanya kita masuk ke alam barzakh. Setelah jasad kita dimandikan, kemudian dikafankan, kemudian disembahyangkan, kemudian dikebumikan di dalam kubur. Lepas tu orang kubumi kita bakat balik, tinggal kita seorang duduk dalam kubur yang sempit, kubur yang penuh dengan kegelapan, penuh ketakutan. Sekali lagi datang dua malaikat akan soalkan kita. Ini kena ambil tahu keadaan kita, situasi kita, kondisi kita ketika itu bagaimana. Bagaimana? Sekarang kita duduk dalam rumah banglo 2-3 lapis yang luas besar. Nanti kita akan masuk dalam kubur yang sangat sempit. Macam mana keadaan kita? Akan jadi pelik kan? Sebab apa? Kita duduk biasa, duduk tempat yang luas, yang lapang, tiba-tiba duduk tempat sempit. Kita rasa selesa tak? Tak selesa kan? Tak selesa. Gitu. Jadi macam mana nak cari keselesaan dalam kubur? Kita duduk seorang diri. Sekarang kita duduk atas dunia, ada isteri, ada anak-anak, ada cucu, ada kawan rakan, boleh berjinak-jinak dengan mereka, bermesra dengan mereka. Tapi bila kita masuk dalam kubur, kita duduk tempat yang kelam, tempat yang sempit, tempat yang panas, tak ada aircon.
Lah ni panas kan, tak ada aircon, kita duduk dalam tu pula, tak ada kawan yang menemani kita. Anak tak teman, isteri tak teman, cucu cicit tak meneman kita. Habis. Yang penting kita nak cari siapa peneman kita dalam kubur. Inilah. Itu kena fikir tu. Kena fikir benda tu penting. Maka mudah-mudahan yang meneman kita ialah amalan kita. Jadi siapkanlah amal, perbanyakkanlah amal sebagai peneman kita dalam kubur. Begitu juga peneman kita yang menjinakkan kita dalam kubur ialah Al-Quran. Yakni perbanyakkan baca Al-Quran, insya-Allah. Al-Quran itu sebagai mu'nisan, penjinak yang menjinak, pemesra yang memesrakan kita berkawan dengan dia dalam kubur. Itu sebagai mu'nis yang kita dah baca dalam doa khatam Quran kan. Allahumma ja'alil Qur'ana mu'nisan lana. Ya Allah, jadikan Al-Quran itu sebagai peneman, penjinak kami dalam kubur kan? Penjinak. Banyak baca Quran, banyak juga bersedekah. Pasal apa kata banyak bersedekah? Cuba tengok ayat ni dalam surah Al-Munafiqun kan? Tuhan sebut dalam Quran mah, "Lau akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum min salihin." Kan ayat tu, orang yang mati, bila dia sampai mati, dia minta pada Tuhan tangguhkan. Tuhan, tangguh sah, jangan mati aku lagi, jangan mati aku lagi. Lau akhartani ila ajalin qarib, kalau engkau tangguhkan aku ini pada masa terdekat ni, fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah. Pasal apa dia tak kata aku akan semayang, aku akan puasa, aku akan keluar zakat. Aku tak keluar zakat 2-3 tahun dah. Tuhan tak kata gitu, tapi fa asaddaqa, aku nak bersedekah. Kerana pahala sedekah, amal sedekah, itulah yang menjinakkan kita dalam kubur kan? Pahala wakaf dan juga sebagainya. Inilah tuan-tuan puan-puan, cari benda-benda yang macam tu sebagai penjinak, peneman, kawan kita dalam kubur. Itu selepas daripada mati. Itu bagi ahwalahu ba'dal maut, keadaannya, kondisinya selepas daripada kematian dia. Jadi adakah kita duduk di situ? Tak lagi. Maka ada satu kisah. Sayyiduna Uthman bin Affan radhiyallahu anhu diriwayatkan dalam satu hadis, beliau ketika mana pergi menziarahi kubur, maka mengalir air matanya menangis sehingga membasahi janggutnya. Basah janggut dan janggut Sayyidina Uthman bukan macam janggut saya, bukan macam janggut saya, dan juga bukan macam janggut tuan-tuan puan-puan. Perempuan tak ada. Tuan-tuan, janggut kita cotek sikit ya kan. Kalau teriak air mata 2-3 abang dah basah dah. Janggut orang Arab, janggut Sayyidina Uthman bukan macam janggut kita, bau sikit-sikit nipis kan. Biasa tengok ada Habib Ali Jufri, tengok macam mana jambangnya, janggutnya tebal. Lebih kurang macam tu lah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, janggutnya tebal. Bayangkan bila dia mengalir air mata membasahi janggutnya, berarti dia menangis banyak, teriak banyak, keluar air mata banyak. Lalu seorang sahabat bertanya kepada Sayyidina Uthman, "Wahai Sayyidina Uthman, kenapa engkau menangis ketika menziarahi kubur?"
Sedangkan ketika mana disebut syurga kepada engkau, engkau tak menangis. Dan juga ketika disebut neraka kepada engkau juga, engkau tidak menangis. Tapi ketika mana engkau ziarahi kubur, maka engkau menangis sehingga basah janggut engkau. Apa jawab Sayyidina Uthman? Jawab Sayyidina Uthman, dia kata, Ama sami'tum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, apakah kamu tidak mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, fama yanju minhu sahibuhu fama ba'dahu aisaru, wa ma lam yanju minhu sahibuhu fama ba'dahu asyaddu. Yang bermaksud, kubur itu adalah merupakan rumah yang pertama atau perhentian yang pertama daripada fiber apa? Perhentian akhirat. Tuan-tuan kena ingat tu. Ni Nabi SAW sabda, kubur itu tempat berhenti yang permulaan. Di depan kita tu ada banyak lagi perhentian-perhentian. Satu. Semua itu kita kena nak melepasi. Kalau kita buat perumpamaan di sini, kita panggil RNR. Tak apalah, RNR di sini ni dia hanya berhenti kencing berak. Kadang-kadang kita berhenti makan. Tak gitu. Orang tak tanya apa. Orang tahu dah. Kadang-kadang kita berhenti semayang ke RNR. Ini tak berhenti di situ. Itu bukan sekadar makan, minum, berhenti semayang lah. Tapi berhenti untuk noktah taftish. Noktah taftish yang panggil checkpoint. Nak check seorang satu. Ibarat roadblock lah. Ada roadblock. Kita daripada Masjid Malau nak pergi Kuala Lumpur contohnya, tu ada berapa roadblock? 10 ataupun orang panggil apa? 11, 15 roadblock. Berhenti satu dia check apa? Ini bahagian ni, check road tag dengan road lesen. Di depan dia check pula, ni check nombor dekat. Tak ikut peraturan, kena saman. Pergi satu lagi, ada lagi check pasal tinted tu hitam sangat, saman. Semuanya saya 10 check tu kita kena ke semua. Jenuh lah. Tak apa lagi itu di dunia kita boleh bayar dengan duit. Di akhirat siapa nak bantu kita? Siapa nak tolong kita? Siapa nak tolong kita? Lebih-lebih lagi kalau kita hidup dalam dunia ni kita rajin buat zalim kepada orang. Maka Quran kata apa? Wa ma lizalimin min nasir. Ada ayat wa ma lizalimin min ansar. Orang zalim, orang yang buat zalim pada orang lain, wah ini tidak ada siapa boleh tolong dia, melepaskan dia kalau kita buat zalim kepada orang lain. Tuhan sebut dalam Quran, wa ma lizalimin min nasir. Ada ayat wa ma lizalimin min ansar. Tidak ada bagi orang yang zalim itu orang yang menolong dan orang yang membantu. Siapa boleh tolong? Inilah tuan-tuan, kena fikir ini penting untuk diri kita. Maka Sayyidina Uthman menangis ke ni. Kerana apa? Kubur itu dia kata itu perhentian yang pertama, checkpoint yang pertama. Kalau siapa yang lepas daripada yang pertama ni, insya-Allah yang kedua, ketiga itu mudah. Tapi orang yang tidak lepas daripada yang pertama ni, soal bukan nakit tak lepas, soal itu ini tak lepas, maka hak lepas pada tu asyaddu, lebih dahsyat, lebih hebat lagi, duk tunggu kita. Jadi sebelum tu tuan-tuan, maka hendaklah kita ini buat persiapan
isti'dad dipanggil, dan juga buat orang panggil persediaan, at-tahayyu, al-isti'dad wa at-tahayyu. Maksudnya kita buat persediaan dan juga persiapan untuk menghadapi, mengharungi, mengatasi perkara-perkara itu. Ini penting. Kita ulang balik, ada 3 perkara yang penting bagi setiap kita sebagai persiapan, persediaan untuk kita nak balik ke sana negeri kita yang asal, iaitu akhirat. Pertama, kena kenal Tuhan. Yang kedua, kena tahu, mengenal pasti apakah yang memberi mudarat dan apa yang memberi manfaat di dunia dan juga di akhirat. Dan yang ketiga, kita juga kena pastikan keadaan kita, situasi kita atau kondisi kita selepas daripada kita mati. Ambil awak balik 3 perkara ni malam ni, sebelum tidur, tak tangan atas dai, fikir, tengok, kaji balik, ingat balik hak lepas-lepas tu. Kalau kita ada silap salah, minta maaf, minta ampun kepada orang yang berkenaan. Kalau kita dengan Tuhan, direct terus kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu kita tanam azam dalam hati kita, aku tak mau dah nak merapu-rapu, aku nak cari persiapan, persediaan untuk bekalan aku di sana nanti. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini memberi satu dorongan atau satu kekuatan untuk kita nak menambahkan lagi kuantiti dan juga kualiti amalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau terkasar bahasa, ada maaflah. Mungkin bulan depan kita tak akan jumpa kan? Mungkin kan? Bulan puasa kan? Mungkin tak jumpa, insya-Allah. Kalau rumah panjang, kita jumpa lepas berkhaya lah. No? InsyaAllah. Mungkin lah. Kalau ada, insyaAllah saya datang. Kalau tak ada, berkhaya lah, insyaAllah. Habis. Kalau begitu, kesimpulannya, tengok sekali lagi dia kata, maka yang paling penting bagi kita ialah mengenal siapakah kita, siapakah Tuhan kita, dari manakah kita, di manakah kita sekarang, dan akan ke manakah kita. Tuan-tuan balik fikir 5 benda ni. Siapakah kita? Siapakah Tuhan kita? 2. Yang ketiga, dari manakah kita? Dan keempat, di manakah kita sekarang? Jadi adakah kita nak duduk sini selama-lamanya? Tak. Akan ke manakah kita? Ini balik fikir 5 benda. InsyaAllah kalau Tuhan buka mata hati kita, kita dapat lihat dan juga kita dapat kesedaran. Di situ insya-Allah akan timbulnya keinsafan. Bila insaf, insya-Allah kita cari persediaan atau cari persiapan untuk ke sana. Untuk ke manakah kita? Ke sana, ke akhirat. 5 soalan tu perlu kita fikirkan. InsyaAllah nanti kita terangkan lebih jelas lagi. Jadilah firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini maksudnya kita kena tahu apakah rahsia sir kita diciptakan. Kita bukan dicipta untuk mengumpul harta benda dunia. Kita bukan dicipta untuk berseronok-seronok di dunia semata-mata. Tapi kita dicipta untuk mengenal Allah, untuk berbuat ibadat kepada Allah, untuk mentauhidkan, membesarkan Allah. Situ dulu. Wallahu ta'ala a'lam. Maaflah, saya tak pandai nak buat
persembahan. Saya juga tak pandai nak berlakon. Artinya pelajaran yang kita pelajari malam ni serius. Tak ada nak buat lawak-lawak, tak erti nak buat lawak-lawak, nak bagi orang gelap-gelap. Nak, ni bukan masa dah kita nak bergelak ketawa, tapi masa kita sekarang ialah menangis di atas kesilapan kita yang lalu, menginsafi di atas kekecuaian kita, ketaksiran kita yang lalu. Kita tak pandai nak buat persembahan bagi orang gelap, seronok, tak pandai. Kita tak pandai bahasa. Jadi kita serius, serius tu. Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عليه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان كما باركت لنا في رجب وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح